Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Cikgu harap murid-murid semua masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR pada hari ini. Mari kita teruskan sesi ini dengan tema 4 iaitu tema perpaduan unit 12 kerjasama asas kesejahteraan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa dengan DSKP-nya 5.2.1 dalam kurungan 3 iaitu memahami dan menggunakan kata mengikut konteks. Dalam slot kali ini, tumpuan kita adalah terhadap kata berimbuhan akhiran. Tajuk petikan atau tajuk teks yang akan kita pelajari pada hari ini ialah program Kita Sehat yang terdapat pada muka surat atau halaman 78 buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat menggunakan kata berimbuhan akhiran mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, melengkapkan sekurang-kurangnya 4 daripada 6 tempat kosong dengan kata berimbuhan akhiran dengan betul. Murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat membina sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat dengan betul menggunakan kata berimbuhan dan gambar. Kata berimbuhan akhiran. Kata berimbuhan akhiran ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian belakang kata dasar. Contohnya, kata dasar datar. Kata dasar datar apabila diberi imbuhan akhiran an akan berubah menjadi kata terbitan berimbuhan akhiran dataran. Contoh kedua, kata dasar ambil. Kata dasar ambil apabila diberi imbuhan akhiran pada bahagian belakang kata dasar dengan imbuhan akhiran kan akan berubah menjadi kata terbitan berimbuhan akhiran ambilkan. Contoh lain, kata dasar dekat apabila diberi tambahan pada belakang kata dasar dengan imbuhan akhiran i akan berubah menjadi kata terbitan berimbuhan akhiran dekati. Kata dasar hanya boleh menerima 3 jenis imbuhan sahaja di belakangnya. Imbuhan tersebut ialah pertama, imbuhan akhiran an, kedua, imbuhan akhiran kan, dan yang ketiga, imbuhan akhiran i. Kesemua golongan kata dasar boleh menerima imbuhan akhiran sama ada golongan kata dasar yang terdiri daripada kata nama, kata kerja ataupun kata adjektif. Imbuhan akhiran an. Pemakaian imbuhan akhiran an ini akan mengubah mana-mana golongan kata dasar menjadi kata nama terbitan. Pemakaian imbuhan akhiran an pada kata dasar
dari golongan kata nama menetapkan golongan kata pada kelas kata nama terbitan. Contohnya, kata dasar yang terdiri dari kata nama laut. Laut apabila diberi imbuhan akhiran an pada belakang kata dasarnya akan menjadi kata nama terbitan lautan. Contoh ayat, lautan itu sangat bergelora pada musim tengkujuh. Contoh kedua, kata dasar yang terdiri dari kata nama tempat apabila diberi imbuhan akhiran an pada belakang kata dasar akan menjadi kata nama terbitan tempatan. Contoh ayat, buah-buahan tempatan mudah didapati serta murah harganya. Contoh lain, kata dasar yang terdiri dari kata nama ialah gambar. Gambar apabila diberi imbuhan akhiran an pada belakang kata dasar akan menjadi gambaran. Contoh ayat, gambaran kemalangan tragis itu masih bermain-main dalam fikirannya. Pemakaian imbuhan akhiran an pada kata dasar dari golongan kata kerja pula akan mengubah golongan kata tersebut menjadi kata nama terbitan. Contohnya, kata dasar yang berasal dari kelas kata kerja iaitu tulis apabila diberi imbuhan akhiran an pada belakang kata dasarnya akan berubah menjadi kata nama terbitan tulisan. Contoh ayat, tulisan Abu cakar ayam dan tidak boleh dibaca. Contoh kata dasar yang berasal dari kelas kata kerja yang kedua ialah bungkus. Bungkus apabila diberi imbuhan an pada belakang kata dasarnya akan menjadi kata nama terbitan bungkusan. Contoh ayat, bungkusan itu telah dibungkus dengan rapi dan dipuskan oleh abang. Contoh lain, lukis. Lukis apabila diberi imbuhan akhiran an akan berubah menjadi kata nama terbitan lukisan. Contoh ayat, lukisan itu telah dibida dengan harga yang tinggi. Pemakaian imbuhan akhiran an pada kata dasar dari golongan kata adjektif juga akan mengubah golongan kata tersebut menjadi kata nama terbitan. Contohnya, kata dasar yang berasal dari kelas kata adjektif datar apabila diberi tambahan an pada belakang kata dasarnya akan berubah menjadi kata nama terbitan dataran. Contoh ayat, dataran itu dipenuhi pengunjung dari seluruh pelosok negara. Contoh kedua, kata adjektif manis. Kata adjektif manis apabila diberi tambahan an pada belakang kata dasar tersebut akan berubah menjadi kata nama terbitan manisan. Contoh ayat, manisan itu dihidangkan selepas waktu makan tengah hari. Contoh lain, lapang. Lapang akan berubah menjadi kata nama terbitan lapangan apabila diberi tambahan an pada belakang kata dasar lapang. Contoh ayat, lapangan itu dijadikan tempat meletak kenderaan. Sekarang mari kita lihat perubahan yang dibawa oleh imbuhan an apabila digabungkan dengan kata bilangan.
Kata dasar dari golongan kata bilangan apabila diberi imbuhan akhiran "an" akan membentuk kata bilangan himpunan yang membawa maksud beberapa. Oleh itu, dalam binaan ayat, kata bilangan himpunan ini tidak boleh digabungkan dengan kata bilangan yang lain. Contohnya, kata bilangan ratus apabila diberi tambahan imbuhan "an" pada belakang kata dasar bilangan akan menjadi kata bilangan himpunan ratusan. Contoh ayat, ratusan mayat bergelimpangan akibat ledakan gunung berapi Krakatau. Contoh kedua, juta. Juta apabila diberi tambahan "an" pada belakang kata bilangan atau kata dasar bilangan akan berubah menjadi kata bilangan himpunan jutaan. Contoh ayat, para saintis percaya manusia telah wujud jutaan tahun yang lalu. Dalam penulisan, akhiran "an" yang digabungkan dengan angka pula mesti ditulis jarak dan dibubuh tanda sempang. Contohnya, tahun 60-an. Tahun 1960-an lebih dikenali dengan zaman Pop Yeh-Yeh. Imbuhan akhiran "kan". Sebagaimana imbuhan akhiran "an", imbuhan akhiran "kan" juga boleh digunakan pada semua kategori kata dasar sama ada kata kerja, kata adjektif ataupun kata nama. Pemakaian imbuhan akhiran "kan" ini akan mengubah semua golongan kata dasar tersebut menjadi kata kerja transitif. Contohnya, kata dasar yang berasal dari kata nama buku. Buku apabila diberi tambahan "kan" pada belakang kata dasar akan menjadi kata kerja transitif ataupun kata terbitan, iaitu kata kerja transitif bukukan. Contoh ayat, bukukan hasil penulisan itu supaya boleh dijadikan rujukan. Contoh kata nama yang kedua ialah sarung. Sarung apabila diberi tambahan "kan" pada belakang kata dasarnya akan menerbitkan kata kerja transitif sarungkan. Contoh ayat, sarungkan bantal itu dengan sarung bantal yang bersih. Kata dasar terakhir yang berasal dari kata nama kapur. Kapur apabila diberi tambahan "kan" pada belakang kata dasarnya akan menerbitkan kata kerja transitif kapurkan. Contoh ayat, kapurkan kasut itu agar kelihatan putih. Apabila pemakaian imbuhan akhiran "kan" ini digunakan pada golongan kata dasar yang terdiri daripada kata kerja, golongan kata tersebut akan menjadi sebagai kata kerja transitif. Contohnya, penggunaan kata dasar kirim dari kelas kata kerja apabila diberi tambahan "kan" pada belakang kata dasar ini akan membentuk kata kerja transitif kirimkan. Contoh ayat, ibu minta kirimkan bekalan ini untuk adik. Contoh kata kerja yang kedua ialah tunjuk. Tunjuk apabila diberi tambahan "kan" pada belakang kata dasarnya akan membentuk kata kerja transitif tunjukkan. Contoh ayat, sila tunjukkan kad pengenalan serta lesen memandu ketika pemeriksaan jalan raya. Contoh yang ketiga, ikat. Ikat diberi tambahan "kan" akan membentuk kata kerja transitif ikatkan. Contoh ayat, jangan lupa ikatkan tali kasut kamu dengan kemas supaya tidak terpijak.
Pemakaian imbuhan akhiran kan ini apabila digunakan pada golongan kata dasar yang terdiri daripada kata adjektif, golongan kata tersebut akan berubah menjadi kata kerja transitif. Contohnya, penggunaan kata dasar terang dari kelas kata adjektif apabila diberi tambahan kan pada belakang kata dasarnya akan membentuk kata kerja transitif terangkan. Contoh ayat, boleh cikgu terangkan sekali lagi tinta Sarfina. Contoh kedua, penggunaan kata adjektif besar apabila diberi tambahan kan pada belakang kata dasarnya akan membentuk kata kerja transitif besarkan. Contoh ayat, tolong besarkan tulisan kamu, Wais, kata Cikgu Syafiq. Seterusnya, penggunaan kata adjektif kecil apabila diberi tambahan kan pada belakang kata dasar akan membentuk kata kerja transitif kecilkan. Contoh ayat, Ibu, bolehkah ibu kecilkan seluar ini? Tanya Akil. Imbuhan akhiran I. Sebagaimana imbuhan akhiran an dan imbuhan akhiran kan, imbuhan akhiran I juga boleh digunakan pada semua kategori kata dasar sama ada kata kerja, kata adjektif ataupun kata nama. Kebiasaannya penggunaan akhiran I ini akan mengubah golongan kata dasar dari kelas kata-kata nama menjadi kata kerja transitif. Contohnya, kata dasar dari kelas kata nama, pelajar. Pelajar apabila diberi tambahan imbuhan akhiran I pada belakangnya akan menjadi kata kerja transitif iaitu pelajari. Contoh ayat, tajuk ini telah saya pelajari dalam sesi pembelajaran yang lalu. Contoh kedua, jalan. Jalan diberi tambahan I pada belakang kata dasar akan menjadi kata kerja dan transitif iaitu jalani. Contoh ayat, Kakak Amira akan jalani pembedahan pada petang ini. Begitu juga penggunaan akhiran I pada kata dasar iaitu kata kerja akan mengubah golongan kata tersebut menjadi kata kerja transitif. Contohnya, penggunaan kata dasar duduk dari golongan kata kerja apabila diberi tambahan I pada belakangnya akan berubah menjadi kata kerja transitif duduki. Contoh ayat, rumah banglo di atas bukit itu telah beliau duduki. Contoh kata kerja yang kedua, kias. Kias apabila diberi tambahan I pada belakang kata dasarnya akan menjadi kata kerja transitif hiasi. Contoh ayat, hiasi diri dengan kepribadian dan akhlak yang mulia agar hidup diberkati. Penggunaan akhiran I pada golongan kata dasar iaitu kata adjektif juga mengubah golongan kata tersebut menjadi kata kerja transitif. Contohnya, penggunaan kata dasar baik dari golongan kata adjektif apabila diberi tambahan akhiran I pada belakang kata dasar akan berubah menjadi kata kerja transitif baiki. Contohnya dalam ayat, baiki akhlak dan pekerti agar disayangi semua orang. Contoh kedua, kata adjektif jauh apabila diberi tambahan imbuhan akhiran I pada belakang kata dasar akan menjadi kata kerja transitif jauhi. Contohnya dalam ayat, jauhi sikap sombong dan bangga diri agar tidak dibenci. Mari kita teruskan slot hari ini dengan meneliti penggunaan kata
kata berimbuhan akhiran dalam teks yang bertajuk Program Kita Sehat yang terdapat pada halaman 78 buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 Kamu. Teks ini dimulai dengan perbualan di antara 3 orang sahabat iaitu Jiwa, William dan juga Hanif. Mari kita ikuti perbualan mereka. Hanif dan William, program Kita Sehat akan diadakan di dataran Taman Aman. Program tahunan ini mendapat kerjasama Pejabat Kesihatan Alur Gajah Melaka, kata Jiwa. Dialog William. Ya, program ini dapat memupuk semangat perpaduan antara kita. Program ini perlu kita sertai. Balas Hanif, betul William. Selain itu, pelajar-pelajar dari universiti tempatan juga turut menyertai program ini. Dalam dialog yang dipaparkan, terdapat penggunaan kata berimbuhan akhiran yang ditulis dengan warna merah iaitu tahunan, sertai dan juga tempatan. Penggunaan kata berimbuhan akhiran ini telah disesuaikan mengikut konteks. Mari kita lanjutkan lagi sesi ini ke slide yang berikutnya. Paparan berikut menunjukkan program Kita Sehat yang telah diadakan di Taman Aman. Mari kita baca teks ini bersama-sama. Kemudian kita akan cuba melengkapkan tempat kosong dengan kata berimbuhan akhiran yang sesuai mengikut konteks ayat. Semua penduduk pelbagai kaum hadir untuk mendengar ceramah Dr. Syukri. Pesan beliau, amal, tempat kosong, pemakanan yang seimbang. Kamu diberi kata dasar amal dan kamu dikehendaki memilih imbuhan akhiran yang sesuai untuk ditempati oleh tempat kosong ini. Kamu harus memilih imbuhan akhiran yang boleh menjadikan kata dasar ini kata kerja kerana hanya kata kerja sahaja yang sesuai ditempati oleh ruangan ini agar ayat tersebut atau ayat ini menjadi ayat yang sempurna. Mari kita lihat pilihan jawapan yang kamu ada. Jika kamu meletakkan imbuhan akhiran an pada kata dasar amal, kamu akan mendapat kata nama amalan. Kata nama amal atau amalan tidak sesuai ditempati oleh ruangan ini. Jika kamu beri tambahan imbuhan kan pada kata dasar amal, kamu akan mendapat kata kerja transitif amalkan. Begitu juga jika kamu beri tambahan akhiran i, kamu akan dapat kata kerja amali. Jadi, kamu ada 2 pilihan jawapan sama ada amalkan ataupun amali. Di antara amalkan dan amali, yang manakah sesuai atau paling sesuai ditempati oleh tempat kosong ini? Mari kita lihat. Pesan beliau, amalkan pemakanan yang seimbang. Pesan beliau, amali pemakanan yang seimbang. Sudah tentulah penggunaan imbuhan akhiran i yang membentuk kata kerja amalkan yang sesuai diisi pada ruangan ini atau pada tempat kosong ini. Mari kita lihat ayat seterusnya. Awas tempat kosong pergerakan anak-anak semasa berada di tapak jualan. Untuk ayat ini juga kamu diberi pilihan sama ada kamu menggunakan kata berimbuhan akhiran an menjadikan kata terbitan awasan. Awasan ini tak
ada rasanya dalam bahasa Melayu ya. Dan kamu juga diberi imbuhan akhiran kan menjadikan kata kerja transitif awaskan, dan akhir sekali kamu ada imbuhan akhiran i menjadikan kata kerja transitif awasi. Untuk melengkapkan ayat ini, ruangan ini kamu perlu tempati dengan kata kerja, iaitu kamu ada pilihan jawapan awaskan dan awasi. Yang mana satukah yang paling bersesuaian untuk diisi dalam tempat kosong ini? Cadangan cikgu, kamu perlu tuliskan perkataan awasi pergerakan anak-anak semasa berada di tapak jualan. Baik, seterusnya, pertandingan kanak-kanak sihat diadakan sebagai tarik tempat kosong kepada pengunjung. Pertandingan ini mendapat sambutan meriah daripada keluarga berbilang kaum. Untuk menempati tempat kosong ini yang mana kata dasarnya ialah tarik, kamu perlu menjadikan kata dasar tarik ini sebagai kata nama. Kerana hanya kata nama sahaja yang paling sesuai mengisi ruangan kosong ini. Pilihan jawapan kamu an apabila kamu menambah kata dasar dengan imbuhan akhiran an, kamu akan dapat tarikan. Tarikan merupakan kata nama. Kamu juga boleh memilih imbuhan akhiran kan, di mana kata yang terbit dari imbuhan akhiran kan ini adalah kata kerja, dan akhir sekali imbuhan akhiran i yang mana kata yang terbit dari perkataan kata dasar ini ialah tariki. Setakat ini kita tidak ada ya. Kita tidak ada perkataan tariki. Yang mana satukah kata nama di antara tarikan dan tarikan? Jadi kamu perlu memilih kata nama iaitu tarikan. Ingat ya, tarikan bukan tarikan. Tarikan ini ialah kata kerja. Kita tidak perlukan kata kerja di sini. Kita perlukan kata nama yang mana kamu perlu melengkapkan kata dasar ini dengan menggunakan imbuhan akhiran an. Jadi ayat ini akan menjadi pertandingan kanak-kanak sihat diadakan sebagai tarikan kepada pengunjung. Tarikan adalah kata nama. Slide ini memaparkan tugasan kamu yang pertama. Tugasan kamu yang pertama terdapat pada halaman 89. Dalam halaman ini, kamu dikehendaki melengkapkan tempat kosong dengan kata berimbuhan akhiran yang telah pun disediakan. Jadi, sila selesaikan tugasan ini. Tugasan kamu yang kedua terdapat pada halaman 90 buku aktiviti kamu. Dalam halaman ini, kamu dikehendaki menulis cerita menggunakan kata berimbuhan akhiran berdasarkan gambar yang diberikan. Cikgu akan bantu kamu dengan menulis ayat bagi gambar yang pertama. Baik, cadangan ayat cikgu. Pada suatu petang selepas bermain bola sepak, Hanif pulang ke rumah. Dia mengikut laluan belakang rumahnya. Baik, itu contoh untuk cadangan ayat yang pertama bagi gambar yang pertama. Untuk gambar seterusnya, kamu fikirkan dan lengkapkan sendiri. Baik, ini merupakan tugasan kamu. Sila semak semula.
Dan cikgu rasa sekian dulu untuk slot hari ini sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.